Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahdihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam siri yang ke-12 di dalam kitab Anak Kunci Syurga. Kitab Anak Kunci Syurga ni sebuah kitab yang kecil, ringkas, yang mengandungi dalamnya perkara-perkara yang wajib, yang disebut dengan nama fardu aini. Fardu ain ke atas setiap orang mesti mempelajari dan mengetahuinya. Perbincangan kita masih lagi di dalam perkara aqaidul iman, dalam simpulan iman. Kita telah belajar banyak dah tentang iman kepada malaikat, iman kepada kitab. Sambungan kali ini iaitulah beriman kepada qada dan qadar. Dan bahawa Allah Ta'ala menjadikan ia akan segala yang baru, setuju dengan yang ditentukannya dengan iradatnya pada azali. Apa dia kata tu? Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan makhluk ini yang baru ni mengikut apa yang telah ditentukannya dengan iradatnya, dengan kehendaknya. Banyak kita ni guna istilah Arab yang perlu kita terjemahkan. Dan pelajar-pelajar kena tanda, kena dhabit tepi kitab tu. Nanti balik nak baca kampung tengok kitab ni sedih lah. Orang tanya kau nak sedih tu. Saya kitab ni tak boleh benar, sedih. Bukan dia bukan sedih, kitab sedih tak boleh nak baca. Ya. Nah, jadi tanda. Setuju, yakni bertepatan dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah dengan iradatnya, dengan kehendaknya pada azali, pada sedia kala lagi. Allah Ta'ala nak daripada awal lagi benda ni terjadi. Hari ni hujan di sini, hari ni panas di sini, hari ni banjir di sini, hari ni macam-macam. Orang ni beranak, orang ni lahir, orang ni hidup, orang ni mati, telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam azali lagi, sedia kala dalam ilmu Allah Ta'ala. Kerana firman Allah, wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Surah Al-Furqan ayat 2. Surah nombor 25 tu makna surah Furqan. Nombor dia guna nombor sini. Al-Furqan ayat 2. Artinya, dan menjadikan oleh Allah Ta'ala akan tiap-tiap suatu daripada yang baru ini. Kulla syai'. Apa makna kulla syai'in? Semua benda Allah Ta'ala buat. Hak baru, hak lama pun buat. Hak tak jadi lagi pun Tuhan buat. Maka mensakatkan ia akan dia. Apa mensakatkan? Allah Ta'ala buat sempadan, buat had dengan tempat dan masa. Allah tentu dah, orang ni lahir pada tarikh sekian dan berakhir umurnya pada tarikh yang ditetapkan. Itu dipanggil telah tetap. Orang ni apa benda? Buat benda ni pada hari ni, di sini buat. Kita tak boleh tahu. Kita boleh tahu ke tak kita nak buat apa esok? Boleh, dalam diary ada. Betul, dalam diary ada. Esok pagi aku nak buat tu, aku nak buat ni, nak pergi sana sini, sana sini. Rancang nak pergi jauh-jauh, siapa-siapa bangun pagi esok demam, tak boleh nak gerak. Tak buat apa. Ingat nak pakai benda tu, pakai benda ni, tak jumpa cari benda. Mana kita tak tahu. Maza taksibu gadan. Apa benda yang nak buat esok pun tak tahu. Rancang boleh. Kita rancang 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, itu perancangan. Tapi betul ke tak? Itu kembali kepada kehendak Allah. Allah Ta'ala buat sekatan, buat sempadan
dengan tempat dan masa. Dia buat tempat di sini, masanya ni. Dan mulia dan hina. Orang ni mulia sebab dia takwa kepada Allah. Orang ni hina sebab dia derhaka kepada Allah. Jadi itulah kehendak Allah. Dan segala warna. Benda ni gelap. Benda ni merah. Hak ni hitam. Hak ni kelabu. Warna tu tak ada. Dan panjang dan pendek. Dan besar dan kecil. Dan kaya dan miskin. Semuanya Tuhan tak ada. Dan lain daripada yang tersebut itu, maka tiada dapat diubah akan dia, sekalipun berhimpun sekalian makhluk pada mengubahkannya. Allahu Akbar. Kalau makhluk ni berhimpun nak ubah apa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, boleh ke tak boleh? Boleh? Jawabnya tak boleh. Mana dalil? Tanda situ. Dalilnya cerita Abdullah bin Abbas. Cerita ni panjang lah, kena ingat cerita ni kan. Kalau tak ingat cerita, masalah pula kitanya. Apa cerita dia? Kata di Ibn Abbas, kuntu khalfa Rasulillah. Suatu hari aku duduk di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia naik atas belakang. Bukan belakang Nabi, belakang utara dia. Kalau kita kat naik kereta sama-sama dengan Nabi lah. Agak begitu aja. Naik unta. Faqala, Nabi kita bersabda, ya gulam. Tengok, Nabi panggil kepada Ibn Abbas, gulam. Apa makna gulam? Anak. Bahasa Kelantan kata awal. Awal. Dengan awal. Awal ni kanak-kanak seporemo lah. Awal tu tak? Nabi kata, ya gulam, wahai anak, inni u'allimuka kalimatin. Yang ada buku nota tu tanda. Aku nak ajar kepada kamu beberapa kalimah, beberapa perkataan, beberapa ucapan. Ihfazillah yahfaz. Mu jaga hak Allah, Allah jaga hak kamu. Jaga hak Allah. Solatnya, semayanya, taat kepada Allah Taala, Tuhan akan jaga hak kita. Ihfazillah tajidhu tujahak. Mu jaga hak Allah, kamu dapati Allah Taala di hadapan kamu. Apa maksudnya? Allah Taala beri pimpinan kepada kita. Buat apa yang kita buat, duduk di bawah pimpinan Allah, kita jadi buat yang betul, yang baik. Iza sa'alta fas'alillah. Bila mu minta, mintalah dengan Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Bila mu minta tolong, mintalah pertolongan dengan Allah. Jangan minta dengan orang mati, jangan minta dengan tok keramat. Jangan minta dengan hatu raya, dengan hatu pari tak ada. Tak boleh. Minta dengan Allah. Ini yang kita nak siapa sini? Wa'lam. Ketahuilah wahai anak. Annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in. Kalau seluruh umat ini berkumpul nak beri manfaat kepada kamu, lam yanfa'uka, mereka tidak memberi manfaat kepada engkau illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka, kecuali dengan sesuatu yang Allah Taala tuliskan bagi kita. Betul tak? Kita tengok hari ni, orang besar-besar bila nak mati, sakit, yang berkumpul jaga dia tu semua doktor, pakar-pakar belaka. Pakar tak pakar? Pakar. Antara bangsa mari. Tak mari hok lokal-lokal dalam negeri ni tak padat. Hok mari antara bangsa hebat, terbang kapal terbang mari ngejek mari. Tapi Tuhan tak tulis dia. Ada faedah tak ada doktor mari? Tak ada faedah, sakit situ juga, tak segar-segar juga. Ataupun mati terus. Tak boleh orang beri manfaat kecuali apa yang Allah Taala tentukan. Dengan sebab ubat ni mu sihat, boleh makan ubat. Jangan kata, jangan salah faham pula kata, tak payah makan ubat macam ni. Tak, kena makan. Kena pergi jumpa doktor, kena minta doa dengan Allah. Jadi, tapi nak ceritanya, bukan ada makhluk yang boleh memudaratkan kita. Kuasa di tangan Allah. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in. Kalau mereka berkumpul nak beri mudarat pada kamu dengan sesuatu, apa jadi?
lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Mereka tak akan beri mudarat kecuali dengan apa yang Allah Taala tetapkan. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pen, kalam yang menulis qadar ini telah kering. Surat rekod amalan hidup mati seorang manusia sudah dilipat. Maksudnya qada dan qadar telah berlaku. Allah Taala tentukan seorang ini hidup mati sudah ada. Habis kita ni macam ni tak payahlah buat ibadat. Dah kita tahu dah, Tuhan tahu dah kita nak pergi syurga ke neraka. Macam tu kah? La. Ini ada lagi hadis lain lagi nangis. Dengar, jangan baca habis. Hadis tadi diriwayat oleh Imam Ahmad dan At-Tirmizi dengan sanad yang sahih. Dalam hadis lain pula, Abdullah bin Mas'ud kata apa? Dengar cerita ni, kita nak kitab kita ni kita syarah lah. Dia tu pendek sikit. Abdullah bin Mas'ud kata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita. Kita baca terjemahan cepat sikit. Seorang kamu yujma'u fi batni ummihi 40 yawman. Seorang anak yang Allah Taala nak jadi ni manusia, dia duduk dalam perut mak dia 40 hari. 40 hari air mani bercampur 40 hari. Kemudian jadi alaqah mislu zalika 40 hari juga. Kemudian jadi mudghah, seketul daging 40 hari. 40 kali 3 berapa? 120. Thumma yab'asullahu ilaihi malakan. Allah Taala hantar mari malaikat yaktub bi 4 kalimat, dia bawa mari 4 perkataan yang malaikat nak catat. Fayuktabu amaluhu, dia tulis amalan orang ni macam mana ya Rabbi? Baik, tulis baik. Wa ajaluhu, bila dia mati? Mati pada tarikh sekian. Innalillahi wa inna. Wa rizquhu, tulis rezeki dia. Orang ni akan jadi kaya, jadi jutawan, jadi hartawan, jadi penipuan, ada belaka. Hak kaya menipu ramai kan? Pecah amanah, pecah rasuah tu hak menipu, jadi penipuan dah, bukan jutawan. Kaya atas harta orang buat apa? Syaqiyun, orang ni akan jadi baik ke jadi jahat? Maaf, syaqiyun jadi jahat, au sa'idun akan jadi baik. Tulis semua dah. Summa yunfakhu fihi ruh, kemudian ditiup ruh. Jadi kalau kita tengok dalam hadis ini, para ulama mengatakan bahawa Imam Nawawi sebut dalam Syarah Muslim, ittafaqal ulama berittifaq bahawa ruh itu telah ditiup selepas 4 bulan. 4 bulan 4 kali 3 12, 120 hari. Betul tak? Jadi ini timbul persoalan. Persoalan hari ni timbul, ramai orang duk nanya ni, betul ke ustaz? Nyawa ditiup 120 hari. Kalau dia tanya macam tu, kita kena cek dulu. Mau nak apa? Tanya soalan. Nak apa? Dia ada benda lain tu. Ramai manusia yang tak baik zaman moden hari ni, yang berlaku perzinaan, gejala zina ni, yang menyebabkan sudah dapat cucu tanpa kahwin. Ayah dia ajar anak. Aku dengar orang mengajar 120 hari baru tiup roh, selagi tak tiup roh boleh pergi gugur anak. Ini haram perbuatan ni. Para ulama zaman sekarang ini, ketika membaca hadis ini, mengatakan 40 tu semuanya dalam 40 belaka, bukan 40 kali 3 dah. Dalam 40 hari kali 3 40 tak. Dia kata 40 hari itu sudah ditiup roh. Jadi apakah kita nak kata ulama dulu tak betul? Betul. 120 hari itu memang sudah tiup roh. Tapi apakah berlaku sebelum daripada itu? Ini soalan kita hari ini. Apakah berlaku sebelum itu? Jadi para ulama, ahli-ahli perubatan zaman moden, dengan alat yang dia ada hari ini, dengan alat yang dia ada, dia boleh suluh dalam perut orang. Selepas pada ni, scan dia panggil ultrasound ni, pada masa itu sudah bergerak dah. Baby, janin dalam perut sudah bergerak. Maknanya sudah ada ruh dah. Jangan kata 120 hari baru nak tiup. Kita hormat pandangan para ulama kita zaman dulu. Yang betul 120 hari sudah tiup. Tapi berlaku lagi sebelum daripada itu.
Ini pandangan ulama semasa yang ana tulis telah terjemahkan satu makalah yang diambil daripada majalah Al-I'jaz yang diterbit oleh Rabitah Alam Islami, menceritakan bahawa hadis ini tidak campur 3. 40 yang pertama itu sudah berlaku tiup roh dan itu. Yang kita nak hadis kita bukan nak bincang itu, nak bincangnya tentang ni. Manusia ni sudah ditulis baik ke jahatnya, tapi apa kita nak kata? Apakah kita nak kata? Tak payah beramal lah. Dengar satu hadis lagi kita baca. Hadis tadi, hadis Ibnu Mas'ud tadi riwayat oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Satu lagi hadis daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Satu hari Nabi kita duduk dekat jenazah. Duduk dekat dengan orang mati. Fa akhadha syai'an. Nabi kita ambil satu benda, kayu gini. Fa ja'ala yankutu bihil arda. Nabi kita duduk koreh atas tanah. Dengan kayu, dengan ranting. Faqala ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nar. Allahu akbar. Nas'alullah salamah. Nabi kata semua yang ada ini di kalangan kamu ini telah ditulis di mana ke tempat duduknya dalam neraka, wal iyazubillah. Semua kata wal iyazubillah. Na'udzubillah minan nar. Kita minta perlindungan Allah Taala daripada neraka. Wa maq'aduhu minal jannah, dan telah ditulis tempat duduknya dalam syurga. Allahumma ja'alna min ahliha. Ya Allah, jadikan kami daripada penduduk syurga. Kata semua. Ini timbul soalan. Qalu, sahabat-sahabat pun tanya, ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal? Kalau macam ni sudah ditulis, boleh ke tak boleh kita berserah kepada apa yang telah ditulis? Tak payah beramal lagi dah. Beramal ke apa? Kalau beramal banyak pun dah ahli neraka juga. Nabi kata apa? Qala sallallahu alaihi wasallam, i'malu. Dengar. Nabi kata la, beramal kamu semua, beramal. Buat yang terbaik. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang itu dipermudahkan kepada mana jalan yang Tuhan nak. Kalau Tuhan nak kita ni jadi orang baik, maka amma man kana min ahli sa'adati, orang yang dapat kebertuhan, fayuyassaru li'amali ahli sa'adah, Allah Ta'ala akan mudahkan kita jalan nak jadi orang baik. Nak azan dah tu? Taib. Siap pergi mandi, ambil wudu, orang azan pergi masjid. Awak beli apa tu? Beli saham. Halal ke haram? Haram. Campur, tak jadi. Ini orang nak jadi orang baik, dia mudah ya. Dengar benda tak baik, buang terus. Dengar benda hak Tuhan suka, pakak buat. Puasanya, maya sunatnya, sedekahnya. Ni hak maksiat, langsung tak mau. Itu tanda orang ni Allah Ta'ala pilih nak beri kebaikan kepada dia. Mana-mana orang yang Tuhan daripada kalangan orang ahli syaqa, orang tak baik, Allah Ta'ala mudahkan jalan nak jadi tak baik. Kalau sebut masjid, demain selalu. Sebut nak ajak pergi panggil wayar, celak mata serta merta, kebah dah tak ada minum panado lagi, siar dah. Jadi ini menunjukkan bahawa susah. Kita kena banyaklah berdoa kepada Allah, minta Allah Ta'ala permudahkan kita ni jalan ke syurga. Doa tak doa? Kena berdoa. Ya Allah, Allahumma ja'alna min ahlil jannah wa na'udzubika min ahli minan nar. Jadi kita banyak berdoa. Habislah cerita kita tentang qadar. Jadi qadar ni tak boleh kita berhujah dengan dia. Apa awak ni tak semaya? Apa awak susah-susah? Allah dah tulis dah. Saya dalam perut mak lagi saya tak semaya. Susah apa? Ini yang tanda orang celaka nama dia. Kita tahu ke? Mu tengok dah file malaikat tunjuk awak ahli neraka. Tak usah duduk semaya lah. Maya pun tak di kerja. Ada tengok? Tak tengok. Bila tak tengok, maka harapan kita tinggi menggunung lebih pada gunung lagi, tinggi ke angkasa lepas. Harapan kitanya kita nak jadi orang baik kata orang tak baik, orang baik. Nak jadi ahli syurga ke tidak? Buatlah amalan yang terbaik yang melayakkan kita melangkah masuk ke dalam syurga al-jannah.
yang Allah Ta'ala sediakan bagi orang yang baik. Kita berpindah pula kepada tajuk yang berikutnya. Dan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensakatkan. Apa makna mensakatkan bahasa lama tu? Tulis. Telah menghadkan. Telah meletakkan garis sempadan umur manusia ni setakat mana. Tiada boleh lebih dan tiada boleh kurang daripadanya. Tuhan telah tulis dah. Umurmu 70 tahun. Dia tak akan lebih. Umurmu 30 tahun. Matilah dia. Umur awak 2 hari. Mati tak mati? Mati juga. Itu sudah dikira. Allah Ta'ala telah tulis. Sebagaimana kerana firman Allah Ta'ala, Iza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Fa iza jaa ajaluhum la yastaqdimuna. Iza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tengok tanda situ surah Yunus ayat 49. Surah Yunus ayat 49. Ada lagi satu suratul A'raf ayat 34. Fa'iza, ada fa. Fa'iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa likulli ummatin ajal. Bagi setiap umat itu ada tempoh dia. Berapa tahun. Fa'iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dalam ayat Al-A'raf, dalam ayat Yunus yang ada dalam kitab kita ni, ayat lain, likulli ummatin ajal, bagi setiap umat tu ada tempoh dia. Iza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tengok artinya. Apabila datang masa binasa mereka itu, bila sampai masa nak binasa, nascaya tiada terkemudian mereka itu daripada itu. Ketika sesuatu pun yang sedikit daripada masa dan tiada terdahulu daripadanya. Setakat itu saja terjemahan dia. Jadi apa makna dia? Maknanya bila sudah sampai tempoh ajal seorang manusia itu, tak boleh lagi nak menangguh-nangguhkan. Boleh ke tak boleh? Tak boleh dah lah. Dia kena mati dah lah sampai ke ajal dia. Jadi maka kita oleh kerana kita tak tahu bila tempoh ajal kita, kau tahu? Tak tahu. Maka pada ketika itu kita kena buat persiapan, kena buat persediaan bila-bila masa malaikat maut akan datang. Jadi di antara terdahulu daripadanya, tutup kurungan itu, tutup dia punya tamat terjemahan. Maka yang mati kena bunuh itu, ia mati dengan sebab sudah sampai akhir umurnya. Memanglah umurmu mati, tapi kena bunuh, minta selamat kita. Mu mati habis ajal, atas tilam rumah dia, mati. Mu mati di kati hospital, dilingkungi oleh para doktor yang hebat-hebat, mati. Mu mati jatuh atas motor, mati. Jadi semua tu tempoh sudah berakhir. Cuma cara mati tu lagu mana, itu sajalah yang dapat kita kata. Baik. Jadi banyaklah ayat-ayat Quran lagi. Pelajar-pelajar kita boleh tanda tentang mati ini. Tengok dalam surah Al-Munafiqun. Dalam surah Al-Munafiqun, ayat yang ke-11. Tanda. Ayat Munafiqun ini untuk kita baca ayat Quran sebagai dalil pada mati. Dalam surah Munafiqun kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dhalika faulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ.
Ini cerita orang munafik. Dalam ayat munafik ni Tuhan ingat pada kita, hei orang beriman, jangan melekakan kamu harta, anak-anak daripada menyebut nama Allah, zikrullah. Siapa dia buat juga, maka dia akan menjadi orang yang rugi. Wa anfiqu, berilah nafkah, sedekahlah, bagilah derma apa yang kami rezeki kepada kamu, min qabli an ya'ti ahadakumul maut, sebelum datang kepada kamu kematian. Bila mati kita kata apa? Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Orang nak mati dia cakap, Tuhan, akhartani, laula akhartani, kalau memberi lagi tempoh sikit aku. Tempoh sikit lagi, biarlah malaikat maut ni balik semula ke langit, turun semula lah. Bagi 4-5 hari lagi, fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Aku nak beri sedekah dah harta aku banyak ni. Aku nak jadi orang soleh, nak pergi masjid, nak pergi solat, nak pergi derma, habislah. Tuhan kata apa? Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah Ta'ala tidak akan perlewatkan, menangguhkan lagi suatu nyawa yang sudah sampai masa untuk keluar apabila sampai tempohnya. Kenapa? Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Ta'ala khabir, sangat mengetahui dengan apa yang membuat. Perangai lagu ni, kalau hantar balik nyawa, suruh betul lah juga. Duk tunggu tersebah. Main tu 2 botol, tak gigi ke masjid pun. Jadi dah sampai tempoh lah. Tak usah duduk tangguh-tangguh, tak ada kerja. Habislah kita tentang umur manusia, ada sempadan. Sempadannya setakat mana? Tak tahu, wallahu a'lam. Yang tahunya Allah Ta'ala yang beritahu kepada para malaikat umur orang ni berapa tahun. Kita kalau kita tahu umur kita, sedap jugalah bicara. Ni tak tahu umur ni jadi masalah ni. Umur 60 tahun pencen dah. Masih lagi nak cari harta besar-besar, masih lagi nak pergi berhutang duit sana sini. Sedangkan peringkat kita bukan peringkat marhalah cari tambah hutang dah. Peringkat kita ni peringkat nak tambah ibadat. Habis kita berpindah kepada tajuk lain pula dalam akidah ni. Dan bahawa Allah Ta'ala menjadikan ia akan lauh mahfuz dan akan qalam. Ini benar gaib. Allah jadi kita lauh mahfuz, yang ini tempat tulis. Dia tulis apa situ. Dan dijadikannya qalam. Qalam tu makna pena, pen yang menulis segala benda. Mana dalilnya? Kerana satu riwayat yang menyebutkan bahawa innallaha khalaqal lauhan mahfuzan min durratin bayda. Innallaha khalaqa lauhan mahfuzan min durratin bayda. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia akan lauh mahfuz daripada permata yang putih. Tanda permata yang putih itu min durratin bayda. Tanda dia sini, hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir, dan juga diriwayat oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Dia kata sahihul isnad walam yukharrijahu, tapi hadis ini dalam kitab dhaif Al-Jami' As-Saghir mengatakan hadis ini dhaif. Jadi hadis ini diriwayat oleh At-Tabarani dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, tapi sanadnya dhaif, lemah. Dalam hadis lain pula, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma khalaqallahu al-qalama faqala lahu uktub. Qala ya rabbi madza aktub? Qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taquma as-sa'ah. Artinya bahawa yang mula-mula, yang pertama sekali makhluk yang Allah jadikan dia, iaitulah qalam. Allah Ta'ala mula-mula dia cipta qalam.
pena untuk menulis. Lagu mana pena dia? Wallahu alam. Maka Allah berfirman kepada qalam, wahai qalam, uktub, tulis olehmu. Qalam pun tanya, bersembah ia, qalam tanya, wahai Tuhanku, apa yang aku nak tulis? Nak tulis apa? Tak tahu benda ni. Allah berfirman lagi, wahai qalam, tulis olehmu akan segala tiap-tiap suatu. Uktub maqadir, ketetapan setiap sesuatu itu hingga hari kiamat. Lepas hari kiamat itu tutup. Seperti banyak rezeki, panjang umur tiap-tiap seorang itu. Tanda hadis ini, hadis inna awwala ma khalaqallahu al-qalam itu, hadis ini diriwayat oleh Imam Abu Daud dalam As-Sunan dengan sanadnya yang sahih. Sanad dia sahih. Tulis diriwayat oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih. Cerita sikit hadis ni. Kita ni suka cerita tentang hadis-hadis begini kerana biar kita terasa seolah-olah kita ni duduk dengar Nabi kita bercakap. Jangan salah faham pula tu. Dia kata awak ni macam jadi Nabi pula. Tak. Kita dengar kata-kata ini seolah-olah kita dengar Nabi kita bercakap. Barulah kita faham macam mana suasana sahabat ketika itu. Ubadah Ibn Samit, seorang sahabat, dia kata kepada anak dia, wa ya bunayya. Dengar ni anak-anak semua ni. Anak tua, anak muda kena dengar lah. Anak yang ada di sini, yang duduk di mana-mana pun dengar. Wahai anakku, kamu tidak akan dapati ta'ma haqiqatil iman. Kamu tidak akan dapat merasai kemanisan hakikat iman sehingga kamu tahu annama asabaka lam yakun liyukhti'aka. Apa yang kamu dapati yang kena kepada kamu, muak tahu dia tidak akan terlepas daripada kamu. Kita jadi kaya, kau jadi miskin, kau jadi sakit, kau jadi sihat, tak terlepas. Itu telah ditentukan oleh Allah. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Apa yang tak kena kepada kamu, tak akan kena. Walaupun orang beripu habis, tulis surat khabar, masuk dalam blog, ceramah kata pindah, nak memburuk-burukkan orang ni, tapi Tuhan tak tulis orang ni di-reject oleh orang. Orang ni dihina oleh orang. Orang tetap terima dia. Itu dia panggil setara mana jahat pun tak jadi apa. Buat report polis 50 pun tak kena tangkap. Sebab Tuhan tak tulis dia kena tangkap. Tapi kalau orang ni sudah ditentukan masuk penjara, wal-iyazubillah, sudah ditentukan orang ni akan dihina oleh orang, jadi miskin, papa ke dana, orang pakat tolong banyak mana pun, lagu itulah dia akan jadi. Tak mungkin dah. Jadi kata di Ubadah nasihat pada anak dia, mu tak akan merasai hakikat iman kecuali mu kena sedar dalam diri kamu, motivasi dalam hatimu, hak Tuhan tulis tak akan terlepas. Hak Tuhan tak tulis, tak usah carilah lebih pada mana pun, tak akan terlepas. Karena itulah bila kita tengah dua kerja kuat-kuat, tengah dua kerja semangat betul-betul, masuk waktu salat berhenti semaya. Kalau kita berhenti waktu ni lah orang nak beli, tak semiskinnya dengan keadaan ni. Sedih kita tengok hari ni. Orang sibuk dengan berjual, jual situlah. Orang duk azan pun jual. Buat pasar malam dekat masjid, di semaya dak. Perangai semati. Ada setengah supermarket ni tanya orang azan, tak boleh jual, tak boleh bayar duit. Kena dengar azan. Kata dengar azan apa? Aku nak pergi semaya di masjid. Murid tunggu sini habis azan. Terlepas dah orang azan di masjid tu. Ini dia panggil tak kena belaka dua-dua. Waktu orang azan jual, betul-betul waktu orang azan tak boleh jual, cantik. Tapi kena tanya, awak nak pergi masjid ke? Bayar cepat. Pergi masjid. Beri prioriti lagi bagi. Kalau nak pergi masjid mari depan. Jangan tipu, dosa. Cakap macam tu. Baru betul supermarket lagu ni. Ni tak boleh jual je. Tunggu azan. Tunggu azan apa? Aku nak pergi sembahyang. Mu tak apa, mu tak pergi sembahyang. Jadi pelik. Pelik tak pelik? Kita nak benda baik, kadang-kadang tak kena teknikal dia salah. Salah juga. Banyaklah masalah hari ni. Sebab itulah anak selalu sebut dalam pandangan kita bahawa ramai masyarakat kita hari ni semangat lebih daripada ilmu. Betul tak? Dia semangat tu nak ke Islam, orang azan tak boleh dah, tak boleh. Tapi ilmunya orang nak pergi salat tersekat sebab kena tunggu sudah dulu. Jadi dia kena buat juga counter untuk orang nak pergi masjid. Orang azan mula lalu kat ni. Tapi kalau orang azan dia duduk milih lagi, lepas tu dakwa nak pergi masjid, macam-macam ceritalah.
Payah nak ulah dah. Jadi kata-kata Ibnu Mas'ud Ubadah ni, kemudian dia bercerita kepada anak dia, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inilah hadis inna awwala ma khalaqallahu al-qalama ni. Hadis ini diriwayat oleh al-sahabi al-jalil Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu. Ingat ada cerita dia. Lepas habis cerita saat ni, qad uktub maqadira kulli syai'in hatta taqum as-sa'ah. Sambung lagi Ubadah kata baka, ya bunayya, hei anakku, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Nabi bersabda lagi, man mata ala ghairi hadza falaysa minni, siapa dia mati tidak berfahaman seperti ini. Seperti mana? Hak mana Tuhan tentu kena, tak boleh lepas. Hak mana Tuhan tak tentukan, tak akan dapat. Tidak beriman seperti ini, falaysa minni, orang ni bukan pengikut aku. Kena jelas pada kita tak? Tinggi tak tinggi tawakal? Tinggi dah lah tu. Baik. Artinya apa lagi tadi? Maka jika muwafaqat berhimpun segala makhluk dan mengubah mereka itu akan sesuatu yang tertulis di Lauhul Mahfuz, nascaya tidak kuasa mereka itu akan dia. Kuasa tak kuasa? Kuasa apa? Tak tahu apa itu yang dalam Mahfuz. Oh ni orang buat ada, dia nak buat lagi. Jangan. Hari ni manusia hari ni kadang-kadang lebih besar, tunjuk kepala besar, takabur, bercakap tu lebih-lebih. Bila bercakap lebih, Allah Ta'ala akan tunjuk. Ini. Biasanya manusia ni, kalau dia hina orang, Allah Ta'ala akan tunjuk kehinaan pada dia. Banyak kes-kes yang berlaku. Contohnya bila berlaku banjir satu kawasan. Ni, orang kawasan ni tak erti nak menguruh ni. Parit-parit tak buat. Tak ada duit lah tu. Tiba-tiba banjir pergi ke negeri orang yang mengaku cerdik tu. Yang duk ceramah sana sini, dia hebat, dia cerdik. Negeri dia banjir, tak tahu mari mana air. Hujan sekejap, banjir. Cerdik banyak kamu. Jadi pasal itulah kita jangan bercakap. Benda-benda yang macam ni, kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan takabur, seolah-olah aku yang pandai. Orang lain tu bodoh belaka. Tak mungkin. Banyak dah cerita dulu. Kalau kita dengar adalah sejarah kita. Bukan sejarah umat dulu, sejarah umat ni. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kurun yang ke-15 ni. Banyak dah kita. Dulu hina, tak ada air. Tiba-tiba satu negeri di negara kita ni juga kering kontak, tak ada air. Jadi macam pelarian di negara mana dia duduk. Tak ada apa ni bekas air. Tunggu lori mari hantar. Ihsan daripada orang lain. Tengok. Cakap jangan takbur. Kalau waktu kita senang, jangan hina orang susah. Waktu kita ada kuasa, jangan hina orang tak ada kuasa. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Tuhan sebut dalam Quran, hari ini dia berpusing. Pusing macam roda, sekali orang duduk atas, sekali duduk bawah. Dia pusing gitulah. Kita pun, kita tak tahu takdir apa Tuhan tulis kepada kita, maka kita jangan hina orang. Jangan cerca orang, jangan duk maki orang. Kerana satu hari, boleh jadi orang akan maki kita, boleh jadi kita menjadi bahan gelak ketawa orang. Betul tak? Jadi, itu pelajaran kita. Dari sudut akhlak yang kita kena belajar, kita tak tahu. Yang kita naknya, kita berdoa banyak, ya Allah, jadikan aku ni orang diri ke salat. Jadikan zuriat aku orang diri ke salat. Jadikan kami semua termasuk ahli syurga, jauh daripada neraka. Doa. Maka habis. Tamat kita berpindah pula kepada tajuk yang baru pula. Bermula perkataan yang sebenar. Jadi pandangan yang sebenar. Bahawa arash dijadikan dahulu daripada qalam. Ini perbahasan tanda situ. Tulis kat tepi kitab tu. Arash dulu ke qalam dulu. Dengan dalil hadis Muslim. Hadis tadi, inna awwala ma khalaqallahu, hadis Ubadah bin Samit. Pertama sekali Tuhan jadikan makhluk ni, apa dia? Qalam. Dalam hadis lain pula, hadis Muslim, tanda situ. Dalam hadis Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kata apa? Lamma khalaqallahu al-khalqa kataba fi kitabihi fahuwa indahu fawqa al-arsy inna rahmati taghlibu ghadabi. Jadi tatkala Allah Taala cipta makhluk, maka ditulis kitab tadi, ditulis fahuwa indahu inda fawqa al-arsy. Kitab ini di sisi Allah Taala fawqa al-arsy,
di atas aras, inna rahmati taghlibu ghadabi. Di rahmat aku tu mendahului kemurkaan aku. Nampaknya rahmat lebih luas daripada murka. Maka di sini kata ulama, perkataan pandangan yang benar, aras dijadikan dahulu daripada qalam dengan dalil hadis ni. Sebab ada dah dekat aras. Jadi qalam hari itu aras sudah ada. Maka ditanggungkan akan hadis Abu Daud itu atas terdahulu qalam daripada yang lain daripada aras. Jadi hadis Abu Daud, hadis Ubadah bin Samit itu menunjukkan bahawa benda lain daripada aras, maka qalam lah yang pertama. Jelas tak jelas? Ini perbahasan ilmu akidah ni. Kita tak boleh nak pandai-pandai sendiri. Sebab benda gaib yang kita boleh tahunya apa yang Allah Taala cerita dalam Quran dan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak lain-lain itu jangan duk pandai-pandai. Huraian-huraian macam ni kita kena ambil daripada asar. Tamaklah kita. Maka pandangan ulama yang mengatakan yang sahihnya dalam hadis lain pula, al-arsyu qabla al-qalam. Dalil lagi, aras dijadikan sebelum daripada qalam itu, iaitulah hadis yang sahih daripada Abdullah bin Amru. Nabi kata apa? Kataballahu maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi 50,000 sanah. Allah Taala tulis maqadir, ketetapan segala makhluk ini sebelum dijadikan langit dan bumi 50 tahun. Qala wa arsyu 'alal ma'. Aras dia di atas air. Hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim. Fa hadza sarihun, ini sarih anna at-taqdir waqa'a ba'da khalqil arsy. Penulisan itu berlaku selepas adanya aras. Jadi panjanglah kita. Allah cukup dah surat penjelasan tentang siapa dulu, aras dulu ke qalam dulu. Yang pentingnya kita belajar sebab adalah hadis ada. Kita berpindah pula tajuk yang lain, dan bahawa Allah Subhanahu wa taala menjadikan ia akan aras dan kursi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kita baca dalam Quran dalam surah Al-Baqarah ayat apa? Ayat kursi. Mana dalilnya? Tengok ni. Ada aras dan ada kursi. Mana lebih besar dua ni? Tengok dalam kitab. Kerana firman Allah Taala, Rafi'ud darajati zul arsh. Rafi'ud darajat zul arsy yulqir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyunzira yaumat talaq. Hadis ini, ayat ini surah Ghafir. Tanda surah Ghafir ayat 15. Surah Ghafir ayat 15. Artinya Allah Ta'ala meninggikan ia akan segala pangkat orang mukmin di dalam syurga, lagi yang empunya aras. Zul arsy, syurga ni milik Allah Ta'ala yang punya aras. Jadi aras tu ada. Dalilnya ayat Quran itu yang sebut Zul arsy, ada aras. Dan firman Allah Ta'ala tentang kursi pula dalam ayatul kursi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Surah Al-Baqarah ayat 255. Surah Al-Baqarah ayat 255. Maksudnya luas oleh kursinya akan segala langit dengan bumi. Kursi itu lebih luas daripada langit dengan bumi. Artinya kursi itu lebih luas daripada sekalian langit yang 7 dan bumi yang 7. Dan bermula aras itu jisim yang sangat besar. Allahu Akbar. Aras itu lebih besar lagi, yang di bangsa nur lagi yang duduk di sebelah atas. Nur di atas, dan kursi itu jisim yang sangat besar, yang bangsa nur di bawah aras. Jadi aras duduk atas, kursi di bawah aras, berdempet dengan dia. Bahasa lama ni berdempet dengan dia maknanya duduk dekat dengan dia tu. Tengok sikit dalam kitab lain, dalam syarah ni kata apa? Kursi luas. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan yu'minuna bi anal kursi wal arash haqqun. Kita kena beriman kursi dengan arah tu dua-duanya benar. Wal arsh la yaqdiru qadruhu illa Allah. Arah tu besar mana tak tahu. Allah Taala yang maha mengetahui.
Tengok dalam hadis dia kata ni, yang menyebutkan bahawa kursi, wasi'ah kursi, kursi seluruh langit dengan bumi itu, kalau nak banding dengan aras, kahalqatin mulqat fi falatin, seperti satu benda yang halqah, satu benda yang bulat ini dicampur di tengah padang. Jadi kursi hak seluah langit dengan bumi saat ni, luah lagi pada tu lagi, langit dengan bumi itu, nak banding dengan aras, sepertilah satu benda yang kecil kita campur di tengah padang. Allahu Akbar. Maha kaya Allah. Pada itulah kita takbir Allahu Akbar. Allah yang maha besar, maha agung. Kalaulah makhluk dia aras bersatu, kursi dia seluah tu, langit dengan bumi luah tu, Allah Ta'ala maha agung. Tak boleh kita nak banding. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada bandingan Allah Ta'ala dengan sesuatu. Jadi kita letak dalam kepala kita, jangan duk mikir lagu mana Tuhan lagu mana lah. Tidak ada manusia yang mampu untuk berfikir tentang Allah. Yang kita diminta supaya berfikir tentang makhluk Allah. Mikir Allah besarnya langit, besarnya bumi. Tentulah kuasa Allah Ta'ala lebih besar, lebih mengatasi daripada segala-galanya. Nampak dah kita? Jelas pada kita. InsyaAllah kita akan sambung pula dan bawa setengah daripada alamat kiamat. Habislah cerita aras, cerita kursi, cerita kalam, cerita takdir telah selesai dalam perbincangan kita yang lepas. Kita akan sambung perbincangan seterusnya di dalam tanda-tanda hari kiamat, insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.